Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin. Kitab terjemah kita pakai muka surat 9. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu am mumkinin ma wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahiyatihi. Oh, sini ditulis ma'a karahatihi li wujudihi ay adami iradatihi lahu ta'ala aw ma'a adh-dhuhuli aw al-ghaflati aw bit-ta'lili aw bit-tab'i. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia belas ihsan dia, pemberian dia semata-mata masih memberikan kebolehan kita untuk berada atas muka bumi dia, meneruskan kehidupan ni untuk mengabdikan diri pada dia. Alhamdulillah. Syukur kita dapat Islam sejak lahir lagi melalui mak ayah kita. Alhamdulillah. Kalau yang tak dapat Islam daripada lahir, dapat Islam tu alhamdulillah. Lebih lagi syukur kita Allah SWT mudahkan pula dengan Islam yang kita perolehi, membolehkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, limpah kurnia dan ihsan dia semata-mata beri kita keinginan, kehendak untuk terus nak mempelajari, memahami agama dia. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keterbukaan fikiran, kesungguhan, minat, kehalobaan untuk berada dalam majlis-majlis yang mulia, majlis yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita sentiasa berada, dan majlis yang sentiasa dihadiri oleh para malaikat yang bersusun daripada bumi ni sampai langit sana, berada dalam majlis-majlis yang seumpama ni, majlis zikir, majlis ilmi, khasnya majlis pula untuk katakan, membincangkan permasalahan akidah supaya faham kita dalam bab tauhid, ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dan bagaimana untuk menjalinkan hubungan, membetulkan iktikad dan pegangan terhadap Tuhan semesta alam, insya-Allah. Alhamdulillah. Sambungan kita ni masih nak bicara lawan bagi sifat yang mustahil, lawan bagi sifat yang wajib pada Allah Ta'ala. Itulah 20 yang mustahil, di sebalik ataupun lawan, opposite daripada 20 yang kita belajar lepas mengenai sifat wajib. Terdekat kita bicara mengenai sifat wahdaniyah. Lawan wahdaniyah ta'adud, berbilang. Mustahil Allah Ta'ala ni berbilang dari sudut zat, ada zat lain daripada zat dia, ataupun zat dia terdiri daripada komponen, juzuk, anggota yang bersusun membentuk zat dia. Subhanallah.
ataupun sifat, ada sesuatu daripada makhluk yang mempunyai sifat kamalat, macam mana Allah bersifat dengan sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan, mustahil. Ataupun sifat Allah Ta'ala daripada yang sejenis, ada berbilang, yang tu pun mustahil, cuma kita tak bincang tadi. Begitu juga mustahil, dah kata zat makhluk takkan boleh ada sendiri, bahkan semua bergantung pada ilahi. Sifat pun adalah anugeraan daripada Allah SWT, daripada dia semata-mata kepada kita yang lemah ni. Begitu jugalah tentunya perbuatan pun bukan datang daripada kita, bahkan Allah SWT yang anugerahkan quwwah, dia memberikan daya upaya kepada kita, dengan itu dibahasakan perbuatan ataupun istilahnya kasab kepada kita. Itu juga kita sentuh sikit sebanyak mengenai bab milik. Bila Allah jadikan kita, Allah malik kita, kita mamluk, kita dimilik. Dan apa yang Allah Ta'ala anugerah pada kita, dia takkan milik. Bahkan dengan nisbah kita sebagai pemegang amanah semata-mata, tiada apa pun yang kita punya mutlak, bahkan semuanya adalah sebagai pemegang amanah, melaksanakan tuntutan dan tanggungjawab yang Allah Ta'ala perwajibkan atas kita. Seterusnya, bincang kita lawan bagi sifat selepas pada wahdaniah, kudrat, iradat. Dan tu yang dia nak kata, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu am mumkinim ma. Dan mustahil begitu juga, macam mana mustahilnya Allah Ta'ala tak asa dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Macam itulah juga mustahil, tak terima akal sama sekali, lemah Allah Ta'ala ni pada mana-mana perkara mungkin. Ayat bahasa Arab dia disebut am-mumkinim ma. Daripada mungkin, ma tu maksudnya barang mana ada ia mungkin. Dengan makna setiap apa yang bernama mungkin, bahasa lain mungkin ni, setiap apa yang bernama makhluk, nisbah Allah Ta'ala, kuasa dia layak untuk membuat apa saja yang atas nama makhluk, mungkin, jaiz pada akal, semuanya mesti dalam skop dan ta'aluk kuasa Allah Ta'ala. Itulah dia sepia dia. Jadi mustahil ada apa-apa daripada yang bernama makhluk ni, mustahil pada Allah Ta'ala. Adapun kita dah belajar CPA lepas, ta'aluk ataupun tempat untuk kita bincang bab kuasa Allah Ta'ala ni adalah bab makhluk. Jadi atas nama makhluk, buat makhluk, membuat apa hal yang ada pada makhluk, sifat yang ada pada makhluk, ciri yang ada pada makhluk, kebolehan yang ada pada makhluk, anugerah Allah Ta'ala bagi pada makhluk, kepelbagaian jenis sifat, variasi yang ada pada setiap makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi ni, terpulang pada Allah Ta'ala untuk dia nak buat apa, dan dia termasuk dalam perkara yang harus untuk Allah Ta'ala nak buatkan, dan mustahil, Allah lemah daripada nak buat apa-apa daripada makhluk ni. Dengan bahasa lain, apa-apa daripada yang nama mungkin ini, apa-apa yang nama jaiz dari sudut akal ni, nisbah kuasa Allah Ta'ala mustahil, dia akan ada sakatan mustahil. Itu CP lah. Kita pun memang mengiktiraf itu, Allah amat kuasa untuk membuat sesuatu. Cuma kena faham, sesuatu di situ mesti dengan syarahan daripada semua Al-Quran dan hadis. Mustahil Allah Ta'ala lemah daripada buat sesuatu, mesti sesuatu tu sesuatu yang selagi dalam nama makhluk dan mungkin. Itu pun kita bahas dalam bab akidah. Apa-apa yang nama mungkin, yang selagi dia mungkin, dia termasuk dalam benda harus. Adapun benda mungkin yang memang Allah Ta'ala dah janjikan, sama ada janji nak melaksana ataupun janji takkan laksana dengan pastinya, Allah Ta'ala pula antara sifat kesempurnaan dia, dia tidak akan menyalahi janji dia. Sama ada dia sendiri berjanji ataupun dia berjanji melalui
Nabi dan Rasul dia, yang dia perakui ini memang Nabi dan Rasul dia, dengan diberikan mukjizat kepada Nabi Rasul, menunjukkan benarnya dakwaan yang didakwa, pernyataan yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul dia. Selagi atas apa ketentuan Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala dia tak akan mungkiri janji. Asalnya benda tu mungkin, harus, jaiz, memang kuasa Allah Ta'ala. Tetapi bila dia termasuk dalam janji, kalau janji nak buat, mustahil Allah Ta'ala mungkiri dia dengan tak melaksanakan. Begitu juga mustahil kalau ada perkara yang Allah Ta'ala memustahilkan perkara itu berlaku, mustahil untuk pastinya tak akan berlaku perkara itu apabila Allah Ta'ala memang janji perkara itu tidak akan diperlakukan. Ini sepih kan. Contoh misal bahasa mudahnya, orang kafir yang sampai seruan Islam, tak mau masuk Islam, mati dalam keadaan kafir, atas janji Allah Ta'ala dia akan masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Itu makhluk, hak Allah Ta'ala. Dia nak buat apa keadaan makhluk, ahli syurga, ahli neraka, satu hal. Tapi keadaan yang terjadi pada makhluk tu, antaranya sebab dimasukkan ke neraka adalah disebabkan mereka ni kafir, engkar dengan apa ajaran yang dibawa oleh Nabi Rasul. Dakwah dah sampai, penjelasan sangat jelas, degil, Allah Ta'ala masukkan mereka dalam neraka, dan tak mungkin sama sekali Allah Ta'ala akan menyalahi janji dia. Dengan makna lain, mustahil Allah Ta'ala akan masukkan orang kafir ke dalam syurga sama sekali. Walaupun kalau ikut hak Allah Ta'ala lah nak buat dalam syurga, dalam neraka, memang hak Allah Ta'ala, memang betul. Tapi di atas ketentuan dia, di atas janji dia, dan di atas kesempurnaan dia, dia tak akan menyalahi janji. Tak akan ada orang kafir yang masuk ke dalam syurga. Tak akan berlaku sampai bila-bila. Pasal apa? Yang tu benda yang dah jadi mustahil. Dia bukan benda mungkin dah. Dia bukan benda harus dah. Dia bukan dalam takluk bab kudrat dah. Bahkan dia tak masuk dalam takluk kudrat. Bahkan dia termasuk dalam benda mustahilat. Mustahil Allah Ta'ala menyalahi janji. Atas hujahan ulama dan perbahasan memang ada. Antara yang ulama bagi alasan, contoh sekali lalu untuk memahamkan situasi ini, kenapa pula Allah Ta'ala bila dia janji dia tak akan mungkiri? Kalau dia janji dia mungkiri, berarti tak ada maksud kehidupan kita. Macam apa? Dia janji masuk syurga, tengok dia dalam neraka. Macam mana? Baik tu saya, buat enjoy je lah. Kena buat taat, dia tengok masuk neraka. Alamak, rugi kan. Tak boleh nak enjoy. Macam tu kan? Subhanallah. Tak pernah diajar dalam kaedah agama kita macam tu. Hidup istilahnya apa? Kepura-puraan, kebodoh-bodohan, kebingungan. Allah Ta'ala mustahil dicipta makhluk dia dengan keadaan yang situasi macam tu. Dia tak akan buat dengan sia-sia. Semuanya ada hikmah dan rahsia belaka. Walaupun semua berlaku dengan ketentuan dia, tapi semuanya dengan ada yang tersurat dan tersirat. Dan dia tak akan menyalahi di atas janji dia, pasal dia sempurna, pengurusan dia sangat bijaksana. Mesti. Baik, atas kita bicara mudah je. Apa yang nama makhluk, mungkin, harus. Atas nama Allah nak buat makhluk, macam mana rupa makhluk, hal makhluk. Hak Allah Ta'ala untuk dia nak buat apa saja keadaan makhluk dengan tanpa ada halangan. Cuma saya sebut tadi, melainkan dalam bab-bab yang telah termasuk dalam janji. Misal, hak Allah Ta'ala dia nak hantar Nabi Rasul berapa ramai sekalipun, harus. Tapi bila dah dijadikan Nabi Muhammad ni penutup Nabi Rasul, khatibul anbiya wal mursalin, Rasulullah pun kata la nabiyya ba'di, tak ada Nabi dah selepas daripada aku. Soalan kita bicara atas kuasa ni, adakah mungkin Allah Ta'ala akan jadikan lagi Nabi baru selepas Nabi Muhammad? Mustahil. Takkan berlaku. Pasal apa? Pasal itu bukan benda mungkin dah, itu bukan benda harus dah. Walaupun dia sebab makhluk, hak Allah Ta'ala dia nak buat makhluk dia macam mana, tapi dia tak akan jadi keadaan dia buat makhluk huru-hara. Dalam keadaan huru-hara ni tak mana? Huru-hara dari sudut metodologi berfikir, bertindak, beramal, yang sehingga menafikan maksud kehidupan, seolah-olah
Walaupun kita belajar agama Islam ni macam tak faham apa punya agama lah, pahaman macam ni. Bila Allah Ta'ala dah janji, mungkin pula apa benda punya agama macam ni. Allah Ta'ala mustahil dia buat macam tu. Satu atas kata dia dah janji Nabi Muhammad ni penutup Nabi dan Rasul. Takkan ada dah Nabi dan Rasul selepas Nabi kita Muhammad SAW. Pasti dengan sepasti-pastinya mustahil akan ada Nabi Rasul baru yang Allah Ta'ala akan hantar. Sekalipun ada dakwa, ada dalil, pasal dah memang dah berdalil jelas, sejelas-jelasnya Nabi Muhammad SAW adalah penutup Nabi dan Rasul. Jelas tu akidah tu. Contoh juga misalnya kiamat. Hak Allah Ta'ala dia nak buat kiamat bila-bila masa, tapi dia dah janji takkan berlaku kiamat melainkan ada 10 tanda besar. Takkan berlaku kiamat melainkan ada 10 tanda besar ni. Selesai 10 tu barulah Allah Ta'ala akan kiamatkan alam ni. Dia tak soalan, dia tak akidah itu. Adakah mungkin Allah Ta'ala kiamatkan esok dunia ni? Mustahil. Nisbah kuasa memang dia boleh, tapi adakah esok kiamat? Mustahil. Mustahil. Takkan terima sama sekali. Salah siapa berakidah demikian. Bahkan wajib beriktikad takkan berlaku kiamat melainkan pasti berlaku 10 alamat kiamat dulu. Bahkan kalau ada orang mendakwa misalnya alamat-alamat kiamat yang melanggar tertib daripada 10 alamat kiamat besar ni, misalnya dia kata ni Dajjal tak ada lagi, tapi dah ada Ya'juj wa Ma'juj. Tak, Ya'juj wa Ma'juj dia selepas Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Ada orang kata Ya'juj wa Ma'juj dah ada dah, Tupek Ho, Belozo, apa, Stewang, duk potong-potong bukit tu, itulah Ya'juj wa Ma'juj. Benda ni tu pahaman-pahaman yang salah tu. Yang tu ada pelajaran kita bab akidah, menghuraikan bab-bab yang tu. Yang ni yang disiplin akidah yang kadang-kadang kita tengok orang yang bercakap dalam bab tu nama ustaz juga, kena nama doktor. Cuma doktor bukan doktor perubatan lah. Doktor perubatan kita sepak awal-awal lagi pasal demo ni bukan bidang dia. Ni doktor falsafah Islam lah tu. Cuma kalau nak komen sikit, doktor falsafah bukan belajar betul-betul dengan kaedah akidah. Doktor pelapal sampah ni tu, bunyi kupi lah gitu. Memang kepala otak macam sampah, merepet aja. Dalam masa yang sama dia kutuk kita mengaji sifat 20 ni, kita ada ngaji falsafah Yunani yang dia pun falsafah, dia pun doktor falsafah. Sepak lagi sekali. Tak boleh, saya baran sikit sebut itu. Pasal yang tu kepala otak dia kepala sampah, disampahkan saja kepala otak dia, cara dia berfikir. Dia boleh kata pendapat-pendapat macam tu. Dia kata Ya'juj wa Ma'juj sebenarnya dah ada dah. Apa benda dia cakap. Yang ni yang kita nak faham. Takkan langkah bedul dengan nisbahnya, nisbah alamat-alamat kiamat ni. Cuma kena pergi ngaji lah. Apa dia alamat-alamat kiamat tu, alamat besar tu, 10 tu benda. Kalau tak pernah belajar, kita tak tahu hala pula. Itu yang mengaji tak boleh 2-3 hari tu. Maka masa, tu takkan saya nak baca semua sekali teradap itu, sabarlah. Ada benda yang kalau tak sebut pun, ada yang common knowledge dah kat kita, Alhamdulillah. Nanti yang kena mengaji tu. Baik, jadi asal nak sebut masalah kita bicara ni, Allah Ta'ala dia tak faham, kata kuasa dia, kuasa tu dia tahu huraian tersebut. Memang Allah Ta'ala kuasa semutlak-mutlaknya, tak ada siapa boleh lawan kuasa Allah Ta'ala. Allah yang maha kuasa, makhluk tak ada kuasa. Betul ayat tu? Tapi kuasa Allah Ta'ala selagi tidak dihubung kaitkan dalam bab janji sama ada nak buat ataupun tinggal buat, kalau selagi tak termasuk dalam janji, memang termasuk dalam harus Allah Ta'ala nak buat apa saja keadaan yang ada pada makhluk dia. Adapun perkara yang dah dijanjikan, dia tak akan menyalahi janji sama sekali, kerana antara kesempurnaan dia sebagai Tuhan adalah tidak akan memungkiri janji. Ikalah waktu. Mudah aja rasa saya, tak susah. Satu sedikit lagi kalau atas bab akidah yang kita duk bicara pahaman sesat tu, kalau pahaman Wahabi tu, tang mana? Tang dia kata macam ni, Allah buat aras, apa mustahilnya Allah buat aras untuk Allah duduk di aras? Tu kelahi sikit. Buat aras tak ada masalah, tapi sampai menerima pernyataan apa salahnya, apa masalahnya Allah nak duduk di aras, dia yang nak duduk di aras selepas dibuat aras.
Subhanallah. Ini yang kita tak faham ketuhanan ni. Kita tak faham makna ilah tu. Ya ilah ni mesti istighna an kulli ma siwahu. Allah Taala mesti ghani an kulli ma siwahu. Dia mesti tak hajat pada sesuatu. Macam mana dia boleh fahaman Tuhan cetek sama macam tu? Satu sudut dia mengiktiraf Tuhan, satu sudut dia membatalkan Tuhan yang dia faham itu adalah Tuhan. Seolah Tuhan ni macam bukan Tuhan. Pasal Tuhan ni walaupun dari sudut dia boleh buat apa saja kehendak dia, sehingga memungkinkan untuk berlaku perkara yang tak selayaknya pada Tuhan, iaitulah mengambil manfaat pada makhluk dia. Subhanallah. Kalau orang macam tu, kaedah nak kelahi dia, tanya je ni, boleh tak Tuhan dia buat satu Tuhan lain yang macam dia? Ataupun boleh tak dia buat bagi dia mati? Bila dia buat makhluk, dia buat bagi dia mati. Dia bagi makhluk semua binasa, lepas tu dia pula binasakan diri dia. Boleh tak? Kan? Yang tu yang ulama kita ajar dengan hukum akal yang lepas, bagi kita berfikir dengan waras. Apa yang tak sepatutnya dinisbahkan pada Allah Ta'ala, hendaklah ditanzihkan, nyahkan, bersihkan daripada Allah Ta'ala. Lepas tu ulama ajar kita dengan sifat belajar sifat 20 ni, supaya kita betul-betul boleh dapat kematangan dari sudut akidah. Faham betul kita apa yang sepatutnya diiktikad dan apa yang sepatutnya diiktikad. Tentu kalau kita tengok kegagalan umat Muhammad SAW zaman belakang ni, apa masalah? Bila tak faham alamat-alamat kiamat ni misalnya, bila dapat aja pernyataan saintis macam ni, tahun 2022 kata dia ada berlaku meteor besar untuk berlanggar dengan bumi, kemungkinan itu adalah tarikh kiamat. Siapa dia? Ahli sains nak tentukan kiamat tak kiamat? Ahli kiamat bukan meteor berlanggar dengan bumi, bukan dia. Tahun 2022 Nabi Isa pun tak ada lagi, Dajjal tak ada lagi, Mahdi pun tak ada lagi, baru cucuk vaksin dia. Baik, benda cucuk vaksin tu menyambil mana ada Dajjal lagi? Dia kata Dajjal ada dah, punya banyak dah ni. Itu kan Dajjal, itu Dajjal sebelum Dajjal yang mata satu tu belum lagi. Sikit lalu situ. Jadi dasar nak faham akidah tu di atas syarahan panjang lebar, nak faham tu mana atas tajuk ni, mustahil Allah Ta'ala daripada mustahil lemah daripada membuat apa-apa yang nama mungkin. Jadi yang mungkin tu yang mustahil untuk diiktikadkan, lemah Allah Ta'ala buat daripadanya. Adapun perkara yang memang telah dijanji, yang tu bukan mustahil pada Allah Ta'ala, di atas lemah Allah Ta'ala. Tapi mustahil tu di atas sifat ketuhanan dia, sempurnanya dia tu, dia tak akan memungkiri janji. Di atas tak mungkin janji dia tu, yang dia tak akan buat pula sesuatu dengan sia-sia. Pasti semua ada hikmah dan rahsia, mestilah ada kenapa dan mengapa. Yang tu yang di atas ada bab akidah yang kita kena faham. Selanjutnya, apa yang telah dijanjikan Allah Ta'ala, mustahil Allah Ta'ala akan menyalahi daripada janji dia yang tersebut. Apatah lagi janji itu istilahnya dalam Quran, dalam hadis yang qat'i daripada nas, daripada nafs, yang kita kena faham, kena berpegang betul-betul. Yang ini adalah alamat-alamat, antaranya alamat kiamat tadi, ataupun Nabi penutup segala Nabi dan Rasul, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah je tu. Tentu pahaman-pahaman yang sewil tu macam Wahabi kata, apa layak Allah Ta'ala untuk duduk di aras. Subhanallah. Pasal tu kita diajar mentanzih Allah Ta'ala. Sabbihisma rabbikal a'la. Tanzihkan nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Tanzihkan nama dia maksudnya tanzihkan musamma dia. Kita ada sebut dengan istilah itu. Tanzihkan zat dia, diri dia. Pasal mustahil Allah Ta'ala zat dia mempunyai perkara yang tak sepatutnya pada dia. Antaranya sifat yang tak selayaknya pada dia. Apa dia? Mempunyai perkara-perkara yang dihubung kaitkan dengan zat dia, dengan perkara yang istilahnya akan membatalkan sifat ketuhanan dia dan menafikan ketuhanan pada dia. Subhanallah. Baik. Seterusnya, mustahil lagi juga kata dia kepada Allah Ta'ala ni, wa ijadu syai'in minal alami
dan mengadakan sesuatu daripada alam. Mana dia? Mengadakan sesuatu daripada alam ini di samping kebenciannya pada adanya, iaitu tiada dikehendaknya Ta'ala baginya, atau dalam keadaan bingung, atau dalam keadaan lupa, atau dengan kerana illat, atau dengan kerana tabiat. Yang ini adalah satu bab khas dia sebut mengenai huraian supaya mematangkan kita faham makna kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkehendak dengan mana Allah Ta'ala dia menentu dengan sengajanya. Istilah sengaja tu dengan ikhtiar dia, dengan kehendak dia, ketentuan dia, pilihan dia, tentuan dia. Tiada sama sekali sebarang keperangkalian berlaku ni dengan lupa, terpaksa, tergagah, berkerana, bersebab, berelat. Tu ada istilah tu lah, elat, tabiat, apatah lagi, lupa, lali, lalai, tanpa diduga. Subhanallah, pada apa yang berlaku ni, pada Allah Ta'ala ada fenomena-fenomena ni. Fenomena apa? Fenomena yang berlaku pada makhluk, sesuatu yang di luar dugaan, yang di luar jangka, yang tak disangka-sangka, ataupun yang tersilap pandang, terlepas pandang. Tengok jadi begini. Mustahil pada Allah Ta'ala apa yang dibuat pada makhluk ada fenomena itu. Itu yang dia kata, antara mustahil ni adalah ijadu syai'in minal alam ma'a karahatihi liwujudihi. Adalah menjadikan sesuatu daripada alam ni. Alam maksud lain makhluk. Dijadikan makhluk ni di samping kebencian pada adanya. Istilah benci ni maksudnya sesuatu yang ada dalam ni, ada perkara yang Allah bukan kehendak dia nak bagi jadi, tapi entah macam mana tersilap, kutlah dengan bahasa gitu, terlupa, tengok-tengok, tiba-tiba terlepas pandang, tengok-tengok terjadi begini. Subhanallah, takkan ada pada Allah Ta'ala fenomena itu. Itu mustahil ada sesuatu daripada alam ni, istilahnya benci Allah Ta'ala daripada mengadakan dia. Istilah benci ni bukan ada kehendak Allah Ta'ala nak buat benda tu, tengok-tengok terjadi, terpaksa, terbuat, tengok terhasil, terbentuk, tengok terakibat, apa lagi, terpaksa, tergagah. Ada macam tu, ada istilah macam tu. Subhanallah. Satu, kita wajib itikad di atas Allah Ta'ala ni, dia cipta satu dan dia pilih setiap satu. Tak ada apa yang berlaku ni di atas bukan pilihan dia. Sehingga apa yang ada kat kita ni, walaupun kita tengok dia ni bersabab, kerana kat kita ni berkerana ni, pada Allah Ta'ala dia tak buat itu di atas kekeranaan itu, tapi dialah membuat semuanya itu. Dengan itu kita nampak berkerana-kerana. Boleh faham ke saya tu? Boleh tak? Boleh tekap? Boleh. Pasal apa panas tak hujan? Pasal apa tak hujan? Angin monsun timur laut misalnya. Kita belah barat kan, jadi hujan tak sampai sini, dihalang oleh banjaran titiwangsa kan, berkerana macam tu. Allah, tapi dia susun macam tu, itu adalah susunan dia. Yang susunan dia itu kita memahamkan kerana jadi istilahnya peraturan, atau istilah yang disebut ulama kat kita ni, dia dipanggil sebagai sunnatullah. Sunnah Allah Ta'ala. Istilah sunnah Allah Ta'ala ni peraturan, sabab musabab, cause and effect yang Allah Ta'ala buat. Buat begini jadi begini, buat begini jadi begini, buat begini jadi begini. Supaya dengan apa fenomena yang berlaku tu, Allah Ta'ala dijadikan itulah kehidupan. Di situ ada pentaklifan, di situ ada
ada orang yang taat, ada yang derhaka pada Tuhan. Semua keadaan macam ni berkerana-kerana ni nisbah kita. Adapun Allah, dia buat tiada istilah berkerana-kerana. Kerana Allah, dia bukan buat berkerana-kerana, bahkan dia buat dengan semua ketentuan di atas dia yang bijaksana. Cuma kat kita pandang, oh rupanya begini, gini. Misal, contoh mudah, Allah bila dijadikan kita duduk atas muka bumi mulai Nabi Adam AS, asal keturunan kita daripada dia. Dan bila dah ada Nabi Adam, dia duduk ke bumi, nak makan, lapar, Allah Ta'ala tumbuhkan pokok padi. Bukan macam tu. Bukan bila dah cipta Nabi Adam, orang lapar pula ni buat padi. Takkan makan nasi saja, orang pokok gandum pula. Itu pokok oat pula. Macam tu. Subhanallah. Semua tu Allah Ta'ala buat dengan di atas kebijaksanaan dia. Semua perfect, complete. Tak ada satu apa pun yang istilahnya yang ghairu tawazun, yang tidak ada seimbang, yang unbalanced pada ciptaan Allah Ta'ala. Semua tu menzahirkan kamalat dia, nak menunjukkan kesempurnaan dia. Allah huwallahu alladzi la ilaha illahu, yang dia alimul ghaibi wasyahadah, allamul ghuyub, dia fa'alun lima yurid. Semua menunjukkan kehebatan dia. Tak ada satu pun menunjukkan dia buat itu di atas berkerana-kerana. Bahkan tu menunjukkan dan menzahirkan betapa perfectnya Allah dengan segala sifat kamalat dia. Tak ada siapa yang boleh sangsikan dan nafikan betapa kamilnya Allah Ta'ala, yang memang dia adalah ilah hakiki, yang istighna an kulli man syai' dan muftaqirun ilaihi kullu ma adahu, yang dia tak hajat pada satu makhluk. Semua mesti memang sangat berhajat pada dia, dan semua makhluk ni adalah menzahirkan kebijaksanaan dia. Cuma nak boleh faham macam tu macam saya sebut tu, yang tu ngaji lama, banyak benda tu. Makin kita mengaji, makin kita faham makhluk ni, siapa makhluk ni, dan semua untuk Allah yang bagi jadi. La ilaha illallah. Sekalipun kita tengok sekerdil corona, contoh, Allah Ta'ala takkan jadikan sesuatu melainkan semua ada hikmah dan rahsia. Antaranya jadi nama bala bencana satu sudut. Nisbah orang yang derhaka, dia adalah bencana. Nisbah orang taat, itu adalah rahmat. Panjang tu kalau sambung tu, tiang dia belajar ni ada satu sudut dah faham tak, yang ni tak faham. Kat kita tiang kena belajar sampai matang kita dalam peraturan, dalam kehidupan ni, sehingga tidak ada satu detik dan peristiwa yang berlaku ni melainkan Allah adalah tempat dia rejak. Allah adalah tempat untuk kita berpegang, bersandar. Barulah kehidupan hidup kita ni dia akan ada realiti, ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Kalau tidak dia akan jadi pengikut Tok Leh, Tok Tan, Tok Su. Tok Leh, Tok Tan, Tok Su. Tok Leh iblis, Tok Tan syaitan, Tok Su nafsu. Itulah baca waktu orang tua dulu. Baik. Jadi nak kata Allah Ta'ala ni dia tak akan buat sesuatu tu di atas dia berkehendak sesuatu yang dia perlu pada sesuatu, berhajat, ambil manfaat. Mustahil. Ada bab kita dah bicara pun sekali lalu tu, mustahil Allah Ta'ala buat satu di atas ambil manfaat daripada hukum hakam dan daripada makhluk dia. Mustahil dia ada gharad fil af'al awil ahkam. Tak. Satu, dia buat pokok bukan untuk salurkan oksigen, tapi dengan pokok ada oksigen dekat kita. Dan dia jadikan pokok tu sebagai masdar untuk terbitkan oksigen. Kita pun tak tahu benda tu. Bila kaji, oh pokok. Padanlah Allah Ta'ala buat pokok, bukan padanlah Allah Ta'ala buat pokok. La ilaha illallah. Allah jadikan pokok untuk kita rupanya. Allahu Akbar. Tengok je pokok, Allah sediakan pokok untuk kita. Ni semua datang hazihi ni'matullah, hadza khalqullah ilaina. Ni nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Alhamdulillah. Tengok pokok, tengok ni, semua makhluk yang kita tengok ni Allah SWT jadikan. Tak ada yang sia-sia. Semua je ada hikmah dan rahsia. Semua tengok kejadian Allah Ta'ala berlaku. Tengok makhluk, kenal siapa buat makhluk.
La ilaha illallah. Tu jauh tu nak pergi tahap tu. Tapi antara destinasi tauhid itu lah. Supaya setiap saat dan detik ni tak lupa daripada Allah Ta'ala. Ma fi qalbi ghairullah. Siapa? Arif kita siapa Allah. Bahkan tak usah tengok alam jauh-jauh, tengok diri sendiri. Wa fi anfusikum, kata Allah Ta'ala. Pada diri kita pun bolehlah kita nak boleh memandang hebatnya Allah Ta'ala, kuasanya Allah Ta'ala. Kita ni makhluk fakir, lemah. Nampak kita kan kalau kat sini dengan musim panasnya, hujan berapa lama dah tak ada, keringnya macam mana? Tak buat apa pun kena lembek, letih, lesu, ngantuk. Contohlah kan. Macam mana? Itu terpaksa lah minum kopi lah, kan ni lah, minum madu lah, apa-apa. Dah terlajak lah dah, panas berasap lah dah, kena mandi. Contohlah kan. Macam mana? Kita perlu benda-benda macam tu. Dah panas berasap, kena mandi pula. Jadi berasa segar sikit. Jadi nak segarkan kita perlu proses. Kita perlu air untuk segarkan badan kita. Ngaji tauhid. Yang segarkan kita bukan air, Allah segarkan aku. Tapi kita bila kita nak buat ni, kita ikhtiar cari, buat sebab gini. Kat kita ada nama sabab dan sabab. Kerana. Ada ilat, ada tabiat. Kat kita ada. Tapi kat Allah Ta'ala mustahil dia buat sesuatu dia tak ilat, tabiat, berkerana gitu. Allah tak buat sesuatu dengan berkerana-kerana, kerana dia tak perlu kekeranaan untuk dibuat satu. Bahkan dengan dia buat sesuatu itulah dengan menzahirkan betapa kamilnya kesempurnaan ilmu yang ada pada dia, maka itu kita akan memahamkan kekeranaan kenapa hikmah Allah Ta'ala buat begini. Disebab Allah dia tak buat sesuatu dengan dia buat itu berkerana-kerana. Dengar elok-elok ayat tu. Ayat tu faham besar tu perjalanan tauhid. Dia ialah satu sipir besar untuk memudahkan kita jadi arif dengan Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Dan dia ialah jalan sebab besar untuk boleh ada tawakal pada Allah Ta'ala. Tawakal hakiki, tawakal yang tarki asbab, bukan tarki nazaril asbab. Kalau kat makhluk ni, kalau tak kena faham, dia bukan tarki tawakal, tarki asbab, tarki nazari asbab. Tak tawakal pun, bahkan betul-betul pegang dengan sabab. Tak ada tawakal pun, pasal dia tak faham tauhid. Dia duk faham makhluk yang dibuat, makhluklah yang muassir kulli syai'. Makhluklah beri bekas sesuatu. Contohlah isu kita yang terdekat, misalnya apa? Nak faham kalau ada makhluk ni tak faham Allah Ta'ala, dia tak faham Allah Ta'ala siapa. Dan dia tak faham makhluk ni, kedudukan makhluk macam mana. Ambil makhluk ni datang maksud apa. Ada orang bila dia tak faham tu, disyarah dalam bab kehidupan ni atas proses sabab-musabab ni, seolah-olah makhluk itulah yang hebat sekali. Contoh sekarang misalnya ini isu vaksin ni macam mana? Bila macam ni vaksin sampai ni, buat dan kapal terbang macam ni, reskot. Macam datang satu rasul yang sangat mulia, sambut dia dengan dengan kebesaran, dengan penuh rasa cinta dan mengharap yang tak terhingga kan. Dos 1, dos 2 ni golongan pertama, golongan kedua ni package 1, package 2. Pula tu dengan buat forum nak bermacam khutbah Jumaat pun cerita vaksin. Jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan, bertuahnya kita pasal apa dulu gini. Bunyi alhamdulillah, tapi rasa lega tu pasal datang vaksin. Ada? Ada bapa Wahabi lah tu. Pergi panggil orang macam tu lah, cerita lah. Patutnya carilah. Tak ada orang lain dah ke kat Malaysia ni? Tak tahulah. Barah memang kita sebut itu. Apa Wahabi ni? Masa ni pun nak kira Wahabi. Tak tahu. Kita diajar, orang fasik pun disuruh selidik. Tambah ini akidah pun tak betul dengan bab ketuhanan. Tiba-tiba nak cerita bab-bab macam ni. Itu yang kita tengok. Dia cerita betul-betul berpegang dengan seolah-olah vaksin ni, dia macam satu penyelamat umat gila babi ni. Itulah bahasa saya macam tu lah. Ya, bahasa yang digunakan tu dan cara mereka mengulah nama cerita tu tak ada langsung sandaran pada Allah Ta'ala.
Ada vaksin lah yang boleh menyelamatkan kita, boleh membajukan ekonomi. Lepas ni tak ada dapat kawal. Ya. Adakah rosak lagi? Memang rosak. Apatah lagi ternyata vaksin ni sebenarnya memang bukan perlu pun sebenarnya. Pasal memang ada orang sakit, ada orang sembuh. Tapi ada yang sembuh walaupun tanpa vaksin. Bahkan tengoklah nanti. Kalau saya kata gini lah. Kita bercakap, dia memang kata yang ni konspirasi lah. Kita bukan cerita masalah konspirasi tak konspirasi. Kita cerita benda hakiki di atas proses sabab musabab kan. Berapa ramai orang yang dah kena, ada berapa ramai yang dah sakit, dah pulih, pergi duduk tempat pemulihan pun, gedik, tidur, bangun tidur, sihat. Jadi yang penting adalah imunisasi. Panjang tu, ada benda saya dah sebut selalu pun. Jadi asal nak sebutnya, bukan dengan vaksin tu hakiki boleh sembuh. Bahkan dia orang kata yang ni menguatkan imunisasi. Tak, vaksin bukan menguatkan imunisasi, bukan. Orang tu kata panjang tu, bahasa pun tengok macam tak faham je. Ada ketua jemaah disebut pula pendek bahasa, kata dia, pendek kata dengan mengambil vaksin ni akan menyebabkan kita mempunyai kekebalan diri. Macam tu kot bahasa dia, apa tak apa lebih kurang itulah. Untuk menangkis serangan vaksin. Tapi tengok esok tengok tak percaya dengar. Apa dia? Duk pakai pelitup muka juga, tetap berjarak sosial juga, angka pun makin banyak juga. Kehidupan duk susah juga, yang dah kena suntik pun esok pun bercakit juga. Bahkan silap yang kena suntik tu mampu hawai lagi daripada yang tak kena suntik. Dengar saya cakap, saya buat misal lah kan. Dan itu memang realiti. Hatta kaedah kita macam ni. Kalau ambil pun macam mana? La ilaha illallah. Ni ikhtiar. Macam mana asal bahasa tajuk khutbah tadi macam mana? Vaksin sebagai satu ikhtiar. Penyakit jangan dibiar. Macam tu kan? Ya tadi. Khutbah, tajuk khutbah hari ni adalah vaksin sebagai satu ikhtiar. Penyakit jangan dibiar. Penyakit jangan dibiar. Tu saya cerita panjang. Tapi atas kita nak bercakap sini ya. Salah sebab. Vaksin sebagai ikhtiar, penyakit jangan dibiar. Betul dah tu. Saya tak tidur dengan khutbah ni, dengar. Dengar. Alah, khutbah macam tu. Masya-Allah. Maksudnya ni memang kempen besar-besaran lah. Kempen takwa pun saya tak pernah tengok kempen sebesar itu. Kalau siapa tak mau ambil, maknanya melawan pemerintah, melawan pemerintah. Allah. Panjang lah nak sebut kan. Cakap banyak-banyak pun kata macam mana marah dia mah kan. Sembang tak live ni, sembang lain lah. Masuk live ni lain sikit. Tu kan kadang tak apa suka kat live ni. Dia tak best, tak puas. Bila tak ada live, sedap. Kita bagi buah kungfu, alam ghaib semua kita bagi. Itu bagi. Istilah lah. Buah alam ghaib. Benda tu. Tapi main cakap macam ni kan, dia break. Lagi leceh pula kan. Ada benda-benda yang kita duduk dunia ni tertanduk dengan undang-undang dunia gitu kan. Sedangkan undang-undang dunia ni leceh je, cuma malas nak beleceh dengan dia tu, betul ya. Kalau ikut kaedah kita belajar, kalau kita buat sabab pun payah nak kita diajar oleh tutup guru kita yang ni pun kadang susah kita nak buat. Kita dahaga minum air, pegang air tu, ya Allah engkau yang bagi sihat aku, kan air ni yang sihat aku. Minum pun bismillah. Aku minum dengan nama Allah. Allah yang sihatkan aku, Allah yang hilangkan dahaga aku. Bukan air ni sabab. Air, engkau pun makhluk, engkau pun tak ada akal, aku ada akal, aku tak boleh hilangkan dahaga aku, tapi Allah Ta'ala perintahkan aku untuk hilangkan dahaga dengan engkau, wahai air. Aku minum ni pasal Allah yang perintahkan aku untuk minum kau. Sama macam bersih Sayyidina Umar, dia hidup cium Hajar Aswad. Pasal apa dia cium Aswad? Aku takkan cium Hajar Aswad melainkan aku tengok Rasulullah yang cium Hajar Aswad. Satu aku cium, kalau ikut batu ada benda pun. Jadi air juga ada benda apa pun. Tapi pasal Allah yang perintahkan kita, kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan melampau. Melampau ni apa? Melampau ni kau salah guna, melampau ni kau tak ingat siapa yang bagi, melampau ni kau salah akidah, terakidahkan pada sabab yang kau buat itu, tak i'tiqad pada ilahi. Itu melampau.
Itu melampau namanya. Masalah kita melampau situ. Melampau situ. Pula tu sabab yang dibuat tu adakah memang dibenarkan dari sudut katalah dia suci, tak ada najis, telah dipastikan halal. Itu satu hal. Pula tu yang buat ubat ni siapa? Beras palsu daripada Cina, datang penyakit daripada Cina, telur palsu daripada Cina, sayur palsu daripada Cina, madu palsu pun daripada Cina. Dia mau boleh buat madu serupa macam madu kita, yang ni bau seidir, yang ni bau bunga, yang ni. Tapi madu saya jual, yang ni memang orang petik nanti pergi ambil sendiri ya. Saya tak jual, yang saya ambil orang. Dulu saya je hak orang punya. Orang tu ambil saya pun tak tahu, dia orang pun kata ori-ori. Yang ni memang saya tak masuk amal. Tak perlu masuk amal pun. Pasal apa? Orang yang bubuh dalam botol itu, dia sendiri pergi sarang, sama ada dia bubuh ataupun kabat dia yang pergi perah. Ada yang memang saya jual ni, yang ni memang kawan kabat dia sendiri yang perah, daripada sarang tu perah masuk botol. Tu yang bila isi dalam botol ada lilin dia duduk atas kepala dia tu, ada lagi. Ada seredak macam habuk, dia panggil habuk apa tu. Ada lagi siapa? Memang orinya. Rasa pun boleh tahu minum. Kalau orang tak pernah makan madu asli, dia akan kata, aku tak pernah makan madu rasa macam ni. Selalu makan madu ni manis tu ya. Ni there is something there. Tak ada try. Wallahi saya sebut itu, wallahi. Itu yang madu, yang kelulut pun serupa kan. Yang saya punya kelulut belum lagi. Saya ada 12 sarang. Ada asal 2 sarang. Ada orang hamba Allah bagi pula sarang banyak lagi kan. Proses dalam proses lah. Nanti kita keluar madu yang tewean cowok ni. Yang kita punya. Yang ada ni pun sahabat saya juga, dia yang ada dia yang pergi ambil kat pokok tu. Yang boleh rasa memang lain, tak sama macam orang lain jual. Nak cerita apa ni? Penyakit datang pada Cina, ubat pun datang pada Cina. Boleh percaya ya. Itu kan. Dia orang macam ni. Semua pertubuhan dunia ni takut dengan kita orang Islam. Semua orang tak berani khianat dengan orang Islam. Semua mereka ni akan patuh ikut Islam. Semua akan ikut berhati-hati dan amanah dengan agama Islam. Pasal tu dia orang ni menaruh kepercayaan yang besar pada bangsa-bangsa yang macam tu untuk mensediakan ubatan-ubatan, makanan, apa bekalan-bekalan, apa macam-macam lah, ilmu pengetahuan untuk bekalkan, siap dengan dalil Quran, fas'alu ahla zikri, bertanyalah ahli zikri, orang yang berilmu pengetahuan. Siapa ilmu pengetahuan? WHO. Kalau kata yang ni bukan keputusan saya, siapa kena perjalanan sosial, ini bukan keputusan saya, ini orang yang pakar. Apa siapa pakar? Habis-habis dia tunjuk pakar tu siapa? Orang kafir. Tak ada satu ulama besar. Kalau ada ulama kita pun, saya kata abang, ulama yang betul-betul yang memang sepatutnya kita ambil pandangan, yang tak timbul ni dalam masyarakat ni, yang mastur ni, yang ni kadang tak pernah ditimbul dan dirojok. Yang ada ni lah. Yang tu yang sampai dia dipanggil pun, yang mana duk masyhur tu lah. Yang ulama-ulama yang memang pakar-pakar yang tak dipanggil tu banyak lagi. Doktor-doktor pun, doktor-doktor yang duk ada yang masyhur ada, doktor yang tak dipanggil banyak lagi. Kalau dia kata pakar, doktor yang kata macam ni, yang ni kata pakar, doktor pakar juga yang kata vaksin tak elok pun doktor pakar juga. Kalau kata ada ulama ni kata kena ambil vaksin, ada ulama pakar juga yang kata tak payah ambil vaksin. Tu siapa ahli zikri? Keedah dia nanti macam ni ya. Sabar, tunggu je sikit masa lagi, hamba tengok esok apa berlaku. Saya pun bukanlah boleh meramal masa akan datang, tapi just wait lah, what we can see. Cuma saya dalam undang-undang ustaz yang nak menentukan ada DNA babi tak ada DNA babi, doktor tak boleh menentukan, di mahkamah tak boleh diterima. Saya yang boleh menentukan DNA babi hanya orang ahli pakar Jabatan Kimia. Semalam ahli pakar Jabatan Kimia tak datang. Tapi kenapa dia kata, doktor kata halal? Saya tak boleh terima perkataan tu. Pasal saya ngaji undang-undang, dia tak boleh. Doktor tak boleh mengatakan tak ada DNA babi. Pasal dia bukan pakar batu. Pakar batu ahli Jabatan Kimia. Dia mesti orang yang dia ada alat dia. Di hospital tak ada alat nak tengok DNA apa-apa. Itulah macam-macam tu yang nak sebut. Siapa dia? Ahli zikri itu kan.
Bahkan dia panggil pun semua yang sependapat dan sehaluan dengan dia. Yang tak sehaluan dia tak panggil. Jangan kata nak panggil live, yang panggil online aja pun ada seorang tu tak biasa, tak mau mari. Panggil online je pun. Sembang kut jauh je pun. Tu pun tak biasa nampak muka. Padahal takut kena COVID apa ke. Sikitlah saya sebut gitu kan. Panjanglah sikit tu. Ni sebab Allah dia buat semua ada hikmah dan rahsia. Dia tak buat dengan sia-sia. Kalau saya mengaji dengan Tok Guru dia sebut, jadi kalau katalah dia adalah bala bencana, kaedah dia bukan gaduh dengan merawat penyakit, tapi tengok apa punca penyakit. Itu je. Simple kan? Kita kalau tengok api terbakar, nak padam api juga senang. Tapi apa punca kebakaran? Kalau punca kebakaran tu daripada salur gas, contoh, pergi tutup pakai gas tu, tak gaduh simbah ayak banyak-banyak. Kalau ada penyakit ni, punca dia apa? Maksiat dan dosa. Tutup jalan maksiat, dosa, selesai. Penyakit tu tak payah usaha cari ubat. Penyakit tu akan Allah yang hilangkan penyakit tu. Itu kaedah dia. Demo ni, demo yang menyebabkan penyakit pasal membiarkan benda-benda dosa, maksiat apa ni, dosa-dosa ni. Lepas tu dengan sebab ada penyakit, gaduh pergi cari ubat untuk sembuhkan penyakit tanpa merujuk kepada apa punca penyakit. Boleh faham saya cakap apa? Budak-budak bodoh misalnya, contoh, tak reti baca Jawi, dia bukan selesaikan apa punca budak-budak bodoh tu, ajarlah Jawi balik kan. Budak-budak bodoh Jawi, ditukar Jawi ni supaya untuk Jawi tu dimudahkan untuk dibaca dengan tulisan Rumi. Dengan saya sebut kan, tak kena cara. Dia kaedah dia punca yang bodoh tu pasal kau huruf Quran tak diajar, Jawi lagi lah tak reti. Jadi balik pada punca, tahu punca, selesai masalah, tak gaduh pergi susah-susah buat benda baru. Sikitlah sekali lalu. Ada ulama-ulama kita ajar benda yang mudah. Kaedah kita dalam syarak dia ada istilah benda yang kadang kita tak pernah terfikir bahawa ini adalah sebenarnya solution dalam kaedah kita. Walaupun kita tak menafilah sebab-musabab, tapi itulah sebab-musabab ni lebih menaruh kepercayaan kepada orang kafir lagi bukan daripada orang Islam. Orang Islam yang punya ramai ni sampai orang Islam dia tak ada pendirian dia. Bayang tengok orang Islam yang tengok hantar ambil bahagian perubatan, medik sana medik sini, bunyi doktor pakar, habis-habis tak boleh buat makmal. Daripada beli vaksin tu saya rasa takkan tak ada seorang pun di Malaysia ni yang cerdik pandai yang boleh buat makmal. Contohlah kan, tak ada lah. Bagilah duit peruntukan apa-apa ni, besi ke kilang ke apa kan nak buat. Memanglah bukan buat vaksin ni belakang rumah, kat belakang kebun ayam, kat kebun burung, kat kandang babi. Memanglah vaksin bukan buat macam tu. Tapi tak ada ke cerdik pandai yang daripada dulu hantar pergi mengaji New Zealand, Afrika, mereka apa semua tu, balik ni yang jadi cerdik pandai yang kita sendiri boleh buat? Tak ada kan? Muskil. Kalau saya dulu saya muskilat tu. Tak ada kan? Nak buat pisau cukur pun beli kat India. Super stainless topaz apa tu. Nak buat pisau cukur pun tak erti. Nak buat pewarna pun tak boleh. Sanitizer pun import daripada luar. Kita bancuh kan. Pun dalam botol. Bahan nak buat plastik. Buat plastik ada kilang. Tapi plastik tu buat pada apa? Buat bahan polimer yang menyebabkan boleh buat plastik yang biji-biji tu kan. Lebuh. Ya, main mana lah. Dia orang sampai boleh buat beras palsu. Plastik boleh jadi beras, rebus macam rupa beras, bau beras. Boleh buat madu rupa tu. Masya-Allah. Sikitlah sana. Nah, ni lah fenomena kehidupan kita ni. Pasal kita nak pergi faham tu, faham tauhid. Dan bila nak faham tauhid tu, jaga dalam nak mencapai ke Allah Ta'ala ni macam-macam halangan. Halangan iblis, nafsu, syaitan ni suku. Sama makhluk ni yang menyebabkan jadi masalah kat kita ni suku. Allah mudahkanlah kami ya Allah, kami ni lemah semua ni, mudah-mudahan dapat kita faham.
dan dapat kita reti perjalanan agama ni betul-betul macam mana perjalanan agama sebenarnya macam mana. Kadang-kadang kita ni sangka kita aja sangka kita macam duduk atas perjalanan agama, tapi macam tak duduk atas perjalanan agama dah gayanya. Baik. Jadi asal bicaranya mustahil Allah Ta'ala buat sesuatu daripada alam ni di samping kebencian pada adanya. Maksudnya macam mana? Iaitu tiada kehendaknya Ta'ala bagi sesuatu. Mustahil. Tak ada apa yang berlaku melainkan semua kehendak Allah Ta'ala. Iblis jadi iblis pun Allah yang memang nakkan iblis itu jadi iblis. Nampak peristiwa macam tak disangka iblis jadi iblis. Bila dah dibuat rupanya macam kacang lupakan kulit. Macam tu tak? Macam tu kan nisbah Allah Ta'ala buat. Subhanallah. Tak ada istilah Allah Ta'ala kacang lupakan kulit. Memang Allah dengan kehendak dia bagi jadi. Nampak cerita tu macam tu, engkar bangkang iblis pada perintah Allah Ta'ala. Bahkan bangkang iblis kepada Allah Ta'ala tu yang tu pun Allah Ta'ala bagi jadi. Dia kata Allah dia buat satu cantik, perfect, kemas, dia buat sesuatu. Kita punya kewajipan lah yang nak kena mengaji ni semua pentadbiran dia, la ilaha illallah. Tengok sekali lalu dengan ilmu kita yang bodoh ni, dah dibuat iblis jadi kacang lupakan kulit, tak sedar diri Allah yang cipta ke diri dia. Habis-habis dia tak mau tunduk pada Allah Ta'ala yang Maha Esa. Kita bodoh macam tu kita faham satu sudut macam tu macam mana? Yang tu yang atas proses sabab macam ni. Ini yang kata kita ada level belajar ilmu tauhid. Satu. Nak betul-betul jadi muwahhidin, dengan tu ada sabirin, dengan jadi orang sabar, orang yang radin, orang reda dengan Allah Ta'ala ni. Budak tu nak faham betul-betul sabarkah kita, redakah kita, betulkah kita sabar dan reda, arifkah kita dengan Allah Ta'ala yang kita kenal ke faham mengikut apa tutup guru para ulama kita ajar macam mana nak jadi arif dengan Allah Ta'ala tu. Sikitlah dengan bahasa itu kan. Baik. Jadi mustahil Allah Ta'ala buat dengan tak ada kehendak, atau dalam keadaan bingung, atau adami iradati ta'ala, atau mahzuhul. Istilah bingung ni, dia tak tahu dia buat apa sebenarnya. Dia buat iblis, dia tahu iblis bibangkang dia. Subhanallah. Buat Abu Jahal, Abu Lahab, tengok dia tak nak beriman dengan Nabi Muhammad. Padahal pak menakan dia tu masa duduklah Rasulullah lahir, dia manilah sambut, muskil sungguh. Ya Allah tak ada muskil kat dia. Kalau kat kita memang kita bingung, kita belah anak angkat pijak kepala kita. Belah elok anak murid pijak kepala kita. Ada. Anak murid mana tu lah kan. Ada orang macam tu. Belah pekerja elok buat khianat kat kita. Belah rakyat elok tu rakyat pijak balik pada pemerintah. Ada. Apa banyak? Kat makhluk memang jadi macam tu. Tapi kepada Allah Ta'ala nampak macam tu. Nampak zahir. Tapi semua tu adalah Allah Ta'ala yang tentu. Nampak macam dia satu peristiwa yang berlaku macam kat makhluk ni boleh memberi kesan pada Allah Ta'ala. Subhanallah, makhluk tu sebenarnya adalah kesan daripada apa ketentuan Allah Ta'ala kepada makhluk. Macam mana nak pergi faham tu? Memang ada ilmu dia belajar dia ke depan lah. Dia sekadar ambil matan je, nak kata mustahil Allah Ta'ala buat dalam keadaan bingung. Maksudnya zuhul ni dia tak sedar apa dia buat. Ibarat saya ngaji Tok Guru sebut macam kita ni nak potong baju, kita bubuh atas meja ni gunting pun garis apa siap lain lah, kerak angkat lapik meja sama gunting sekali. Zuhul bingung. Zahala ni bingung ni maksudnya dia tak sedar.
Kita mesin kayu, nak mesin plywood ni, lukis ni. Rupanya dengan meja bawah orang gaji sekali. Kita ada tu. Kita ada. Allah subhanallah. Tak tu bukan dia buat malaikat dia tu. Buat malaikat. Dia buat iblis tu. Iblis lawan dia gelik. Tak ada istilah macam tu. Nampak zahir lawan. Tapi sebenarnya semua ketentuan Tuhan. Itu yang istilah kena faham. Pandang zahir macam ni, sebenarnya macam ni. Pandang zahir macam ni, sebenarnya macam ni. Banyak dalam bab-bab ilmu akidah ni. Ataupun kita buat dalam keadaan lupa. Subhanallah. Istilah lupa ni, tak ingat apa yang telah dibuat. Takkan Allah Ta'ala apa dia buat dia lupa. Lupa ni sifat yang tak layak sungguh pada Allah Ta'ala subhanahu. Satu kalau dalam Quran ada sebut lupa, mesti bukan makna lupa itu. Nasullah fanasiyahum. Allah Ta'ala, orang kafir lupa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lupakan mereka. Allah Ta'ala lupa. Di atas kelupaan orang kafir pada Allah Ta'ala, tak peduli Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lupa pada mereka dengan mana Allah Ta'ala akan tak memberikan rahmat dan balasan dan ihsan dia pada mereka. Itu maksud Allah Ta'ala lupa kepada mereka. Bukan orang lupa ni, Allah Ta'ala tak ingat dah dia mau ni siapa dulu. Subhanallah, subhanallah. Wahabi tak tahulah dia faham macam mana ayat Quran macam ni. Tapi selalu Wahabi dia tak sampai tahap tu. Sebab dia bodoh. Dia tak faham apa benda yang nama kita duk bertikai tu dalam bab macam tu. Saya biasa jumpa dah Wahabi tu, kita sebut tu dia tak faham. Dia tak faham. Itu mustahil pada Allah Ta'ala lupa. Pasal perkara yang tak layak pada Allah Ta'ala yang ni nak faham. Lupa tak layak pada Allah Ta'ala, ambil manfaat pada makhluk. Tak layak pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berjuzuk, orang kata merakab dengan sesuatu. Tak layak pada Allah Ta'ala. Ada orang tak faham ni apa yang sepatutnya pada Allah Ta'ala yang tak layak tu. Ataupun kata dia buat dengan kerana illat satu, ataupun dengan kerana tabiat. Ada dua istilah. Buat dengan illat, buat dengan tabiat. Istilah illat ni dialah buat sesuatu yang semestinya dengan buat sesuatu tu jadi sesuatu tu. Tu illat. Contoh, selalu contoh dalam kitab disebut macam mana cincin dengan jari. Dia panggil yang tu illat. Illat, buat dengan illat. Saya nak pakai jam tu, saya gagal tu. Selalu cincin jari payah ada, jam dengan tangan. Jam jalan ke tangan jalan? Dengan jalannya tangan, jam berjalan. Saya bukan nak jalankan jam, saya nak jalankan tangan. Tapi dengan tangan saya jalan, jam berjalan, ikut jalan. Pergerakan tanpa dengan kehendak saya macam ni, yang ni dipanggil pergerakan dengan illat. Saya berjalan, saya tak niat nak bawa baju, nak bawa kain seluar, kuyas serban yang saya pakai. Tapi bila saya jalan, semua ikut sekali. Itu kat kita. Allah, bila bumi pusing, untuk dipaham kan. Dia yang bagi bumi pusing tu, angin macam ni, bumi macam ni, tanah macam ni, air macam ni, burung macam ni, monsun timur laut macam ni, bumi sengit macam ni, angin panas macam ni, angin sejuk macam ni, hujan macam ni, macam ni. Setiap satu tu, tak ada satu pun berlaku dengan tanpa kehendak Allah Ta'ala. Bahkan semua, setiap apa yang berlaku tu adalah dengan tentu dan bawah pentadbiran, pengurusan nisbah ilmu dia yang azali, dan buat satu-satu tu di atas ketentuan dan kehendak dia hakiki. Tak ada satu pun yang terkeluar daripada kehendak dia dengan diri dia sendiri buat benda tu. Itu Allah. Kita ada, kita buat kereta steering ya. Kereta tu terikut di atas pusing steering. Allah, kita pun dia buat, perbuatan kita dia buat. Panjang tu ada pelajaran situ. Itu ilat. Satu, kalau ada orang Wahabi faham ada Allah, ada arash. Kufur. Kita. Tu ilat tu.
Ada Allah Ta'ala dan ada ilat. Ada Allah, ada arash. Macam mana boleh Allah ada tapi tak bertempat? Ada tak apa-apa Wahabi bingung cakap macam tu? Kata, macam mana Allah ada tapi tak bertempat? Dah Allah ada, mestilah ada tempat untuk dia ada. Ya Allah. Roh kita ada pun kita tak tahu tempat ada di mana. Macam mana nak bicarakan ke Allah Ta'ala? Subhanallah, subhanallah. Baik, saya sekali lalu saya dah syarah ilat tu apa? Satu lagi dengan tabiat. Tabiat ni pun buat sesuatu dengan sesuatu, tapi hubungan dia di atas adat yang berulang-ulang. Dia kalau nama ilat ni, dia lazim, mesti, luzum, mesti. Kan gerak tangan, mesti jam gerak. Saya jalan, baju ikut saya. Setiap satu ketentuan ni, saya berjalan, jam tangan ikut, baju ikut ni, Allah yang bagi tentu untuk semua untuk bagi jadi. Kat kita ni, dia jadi ilat. Dengan sebab saya pakai, dah saya jalan, jangan bawa sekali lah. Saya bawa kereta, apa dalam kereta ikut sekali lah. Apa pergerakan yang ada dalam kereta saya. Padahal saya bawa kereta, apa dalam kereta saya bukan peduli. Ada hema ke, ada gaji ke, ada apa ke, ayak ke apa kan. Dan kucing masuk dalam kereta ke, duduk bawah tayar ke mana, saya tahu. Allah Ta'ala, tak ada satu pun yang istilahnya bukan dengan kehendak dia. Satu-satu, in very great details. Tak ada satu yang terkecuali daripada ilmu Allah Ta'ala dan kehendak dia dan perbuatan dia. Melainkan semua untuk adalah Allah yang Ta'ala. Allah Ta'ala yang kehendaki. Ilat ni dia berluzum, ada lazim, mesti. Kalau tabiat, dia benda yang tabiat lah. Istilah tabiat ni benda yang berulang-ulang. Allah Ta'ala buat api, contoh api, kita cuci api panas. Nampak api panas. Api panas. Api ialah api, tapi dah berulang. Api ni panas. Nampak macam panas tu ke api, tapi sebenarnya Allah yang bagi jadi panas. Dengan ada api, Allah Ta'ala jadikan ke api tu panas. Bukan bila Allah Ta'ala bagi jadi api, kita tengok api tu panas dengan ilat dan tabiat. Subhanallah. Bahkan Allah yang bagi jadi api, Allah yang bagi jadi ada haba ke api, ada asap dengan api. Benda bakar ni asap putih, ni asap hitam, ni asap saja, ni ada api, ni api biru, ni api kuning, ni api merah. Siapa tentu kan tu? Semua daripada dia, tak ada satu pun terkecuali daripada dia, semua ketentuan dia belaka. Dan Allah Ta'ala buat di atas kehendak dia, bukan di atas tabiat. Bila dah api kena air, padam. Pasal air memadamkan api. Kat kita, ilat dan tabiat. Pada Allah tak ada istilah ilat dan tabiat. Allah Ta'ala nyalakan api, tak perlu dia nak air untuk padamkan api. Tak perlu untuk oksigen untuk membantu pembakaran. Tak. Tapi itu adalah ciptaan yang dia buat, itu adalah ketentuan Tuhan. Allah Ta'ala buat macam tu, tapi dia tak memerlukan benda tu, tapi itu adalah pentadbiran dia. Allah. Kalau kita belajar tauhid, bab ni juga adalah fahaman besar untuk kita bagi faham macam mana perjalanan mentauhid Allah Ta'ala. Dan jaga bab ni juga, tak kena mengaji jadi Qadariyah, jadi Mu'tazilah, tak kena mengaji jadi Jabariyah. Macam mana nak jadi ahli sunnah wal jamaah? Ni perjalanan ahli sunnah wal jamaah lah ni. Tapi ada bab dia bicara tu, kita belajar ni baru sangat asas nak memahamkan ke Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala ni atas kita bicara mesti ada kehendak dia, tak ada apa yang berlaku melainkan semua kehendak dia. Mustahil buat dengan tak ada kehendak. Bahasa mudah ni. Antara tak ada kehendak tu lupa, lalai, lali, langli, mangli, lupa ilat tabiat, tak sengaja, tak disedari, terlepas pandang. Subhanallah, dipaksa, digagahi, berkerana-kerana. Subhanallah. Bahkan yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Ta'ala dia yang cipta setiap satu, dia yang pilih untuk buat satu. Makhluk ni makana lahumul khiyarah. Kan makhluk tak ada pilihan apa pun untuk makhluk dengan diri dia, zat makhluk buat sendiri tak ada. Kalau ada pun nampak zahir macam makhluk buat, tapi hakiki datang daripada kuwah yang Allah Ta'ala beri. Itu yang diajar prinsip la haula wala quwwata illa billah. Ada pelajaran itu, mudah-mudahan banyak orang kita jumpa, faham, nak boleh dapatkan tauhid Allah Ta'ala ni, insyaAllah. Situ dulu, sambung kita
wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu. Soal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midadi kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midadi kalimatika kullama وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل